Ya, Tuan Yang Dipertua, saya mohon mengemukakan rancangan undang-undang bernomor 1 Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Ada siapa menyokong? Oh, Menteri kena beri huraian dulu, minta maaf. Silakan Menteri. Boleh? Boleh? Terus. Silakan. Baik. Saya yang alpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang Dipertua, satu silap tanggap atau silap faham, misconception dengan izin yang ramai masih lagi percaya adalah bahawa kita masih lagi ada atau wujud kelompangan dari segi nikotin di mana ianya bebas dijual kepada kanak-kanak dan remaja. Saya sengaja mengambil pendekatan ini untuk membuka pembentangan ini kerana inilah isu-isu yang masih lagi kedengaran di ruang awam di luar sana, dan setelah dilulus undang-undang ini masih ada lagi yang mempertikaikan dengan izin international conversation, ada lagi yang mempertikaikan bahawa wujud kelompangan kerana nikotin yang dikeluarkan dari senarai racun itu tidak dikembalikan atau dimasukkan. Ya. Bagi makluman, di dalam RUU yang telah diluluskan minggu lalu, telah pun ada kawalan dikembalikan kerana khususnya penjualan dan pembelian produk tembakau, yakni kedua-dua produk rokok konvensional, juga produk ataupun rokok elektronik kepada mereka di bawah umur 18 tahun telah pun kita peruntukkan dan kita masukkan secara jelas dan secara tuntas. Itu satu perkara yang saya pada awal mahu menyebutkan dalam Dewan Negara ini kepada ahli-ahli yang berhormat, supaya tidak ada lagi keraguan. Saya akan menghujahkan perkara ini seterusnya. Dengan pasal-pasal di dalam RUU yang telah diluluskan di Dewan Rakyat, ini cukup jelas memberikan kawalan dan perlindungan kepada golongan kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun. Yang dikatakan orang belum dewasa itu, the adults dengan izin. Di mana mereka langsung tidak ada akses bagi rokok konvensional atau rokok elektronik. Yang merangkumi semua produk termasuk yang mengandungi nikotin maupun yang tidak mengandungi nikotin. Kerana vape cecair yang tidak mengandung nikotin itu juga dinamakan vape dan merokoknya dipanggil vaping. Ini secara langsung mengatasi kelompangan ataupun lakuna dengan izin yang wujud di mana akses kepada nikotin ini dihadkan kepada mereka yang dewasa saja. Dewasa saja. You have the right to smoke or to vape. Not those below 18 dengan izin. Penjelasan ini sudah tentu melegakan ramai yang masih lagi risau, ya, yang kerana yang masih lagi risaukan isu ini, yang syukurnya kita telah dapat kita atasi dalam RUU ataupun DR 42/2024 yang ada di tangan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Maaf, 2023. Isu kedua yang perlu juga mahu saya perjelaskan, ya, yang juga merisaukan dan merunsingkan segolongan besar masyarakat adalah isu pengguguran elemen generational endgame ataupun generasi penamat rokok dalam RUU ini. Saya pasti, ya, ahli-ahli yang berhormat mahukan saya menyebutkan perkara ini. Mentelahan saya sendiri adalah juga mantan. Atau belum mantan lagi, masih lagi. Tapi dah diangkat sebagai, sudah angkat sumpah itu. Jadi saya selaku pengurusi jawatankuasa pilihan khas kesihatan, jawatankuasa pilihan khas Parlimen Kesihatan, tentunya sudah menjadi mantan PSSC itu. Betul. Ini betul. Lalu kedua isunya adalah saya mau perjelaskan, ya, betapa, ya, pengguguran elemen GEG ini. Saya yakin di kalangan ahli yang berhormat di Dewan Negara ini juga, ya, sudah menzahirkan dan melahirkan kekhawatiran ataupun rasa, ya, rasa bimbang ataupun rasa kecewa, ya, bahawa GEG itu telah digugurkan dalam DR 42
2023 ini. Ya, saya sebagai seorang sebenarnya penyokong kuat ya untuk mencari jalan penyelesaian penagihan nikotin dan bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan sudah pasti merupakan proponen proponen kuat ya sebarang apapun ya, proponen kuat pro kesihatan ya. Namun begitu kita perlu mengambil pendekatan menyeluruh dalam satu transformasi masyarakat ataupun social transformation dalam mengubah sikap serta behavioral ataupun tabiat dalam hal yang terkait dengan isu merokok dan juga ketagihan nikotin ini ya. GEG pastinya merupakan satu kaedah, satu jalan, satu cara untuk kita mengurangkan persoalan prevalence of smoking dengan izin ataupun peratus merokok di negara kita ini daripada 21% kini nak kita turunkan ya kepada paras rendah daripada 5% 2040 ya. Jadi apabila GEG itu tidak dimasukkan dalam rang undang-undang ini ya, maka bolehlah kita bayangkan betapa susahnya untuk kita kurangkan the prevalence of smoking ya. Kalau dengan ada GEG juga merupakan satu yang sukar, bahkan tambah-tambahlah lagi kalau GEG elemen ataupun peruntukan GEG itu tidak kita masukkan dalam rang undang-undang ini pastinya ya. Namun saya mau menyebutkan ya bahawa dengan tidak adanya GEG itu kita telah berdepan dengan satu kesukaran dan kesulitan untuk mencapai KPI ataupun pengurangan prevalence itu ke tahap yang saya sebutkan tadi 5% ya, perokok dan juga yang mempunyai tabiat vaping ya. Lalu saya menyebutkan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian betapa kesemua kita ya, sama ada PSSC dan juga sama ada Kementerian Kesihatan sendiri ya, yang mahukan ya GEG itu ya, diperuntukkan dalam rang undang-undang kawalan merokok ini 20 demi kesihatan awam ini 2023 ini. Namun apakan daya ya atas ya apa yang disyorkan oleh Kamar Peguam Negara bahawa akan wujud pertikaian dengan izin constitutionality ataupun terkait dengan hal keperlembagaan. Apakah ia legit, apakah ia sah, apakah akan berlaku pencabaran di mahkamah, lalu kementerian ya berbandukan ya collective decision atas kabinet ya menganggap ataupun mengambil sikap, mengambil posisi, mengambil keputusan untuk tidak memasukkan GEG. Namun saya perlu nyatakan ini adalah satu perjuangan dan journey, satu laluan yang pasti akan kita dari masa ke semasa ziarahi. We will again dengan izin revisit, kita ziarahi kembali dan sentiasa cita-cita untuk kita wujudkan ataupun generation endgame ini, dengan kata lain melarang GEG itu apa? Mudahnya melarang mereka yang lahir pada 1 bulan 1 2007 dan kemudian selepas daripada itu ataupun 2007 1 bulan 1 2007 dan selepasnya tidak akan diizinkan untuk merokok maupun vaping ataupun akses kepada rokok dan vape selama hidup mereka. Itu generation endgame ya. Dan segala kawalan, segala apa yang dikatakan sebagai larangan itu, sama ada larangan membeli, memiliki, merokok ya, semuanya adalah menjadi satu larangan dalam generation endgame itu ataupun generasi kohort, generasi penamat itu. Itu maksudnya. Kalau yang ada hari ini hanya ketika mereka sebelum 18, selepas 18 mereka menjadi orang dewasa. Dan
GEG itu dibahasakan dengan orang belum dewasa. Namun berbeza dengan apa yang ada hari ini, yang ini RU ini tidak ada GEG, maka sejurus dia sudah melepasi umur 18, dia mempunyai autonomi hak untuk merokok dan vape secara recreational smoking itu. Tetapi kalaulah GEG itu dimasukkan dalam rang undang-undang ini, berkuat kuasa dan lulus Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada petang ini, maka selamanya lah mereka yang lahir pada tarikh 1 bulan 1 2007 akan selama-lamanya diberikan segala pembelaan untuk mereka tidak dapat akses capaian kepada rokok dan vape. Saya sikit menyimpang kalau boleh Datuk. Ketika kami PSSC, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen, melihat kepada rang undang-undang ini, kalau saya boleh secara lebih selesa dan lebih bebas membahaskan RUU ini. Kalau ahli-ahli yang berhormat di Dewan Negara ingat, semasa Tan Sri bertanya kepada Menteri setelah membentangkan bacaan pertama, lalu Tan Sri bertanya, bilakah bacaan kedua yang berhormat Menteri? Lalu Menteri menjawab, setelah rang undang-undang ini diteliti oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan. Di situlah kami dan saya pengurusinya, 9 members PSSC ini ataupun Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen Kesihatan ini mengambil 14 pusingan mesyuarat melibatkan tidak kurang daripada 13 institut pengajian tinggi awam dan swasta, melibat urus panel of experts, pakar-pakarnya, melibatkan semua pemegang kepentingan ataupun pemegang taruh stakeholders, sama ada industri itu sendiri, kementerian-kementerian yang lain, NGO, medical based NGO dan sebagainya. Kita telah melibatkan hampir tidak ada yang ketinggalan untuk kita libat urus mereka, memahamkan mereka bagaimana GEG itu akan kita muatkan dalam DR 252023. Ini adalah DR 422023, yang berhormat sekalian. Ini merupakan satu legislation ataupun satu piece of legislation, satu undang-undang yang berbeza dengan DR Dewan Rakyat DR 252023, kerana GEG, peruntukan GEG itu pada pasal 13 dan 14, 18 dan 19 itu telah gugur seluruhnya. Jadi justru itu Tuan Ketua, saya ingin tegaskan betapa kami dalam PSSC juga begitu ketika dipimpin oleh Yang Berhormat Menterinya, dan Timbalan Menterinya pun ada di sini lagi, masih lagi Timbalan Menteri. Betapa kami telah membawa satu libat urus 3 round discussion, apa yang dikatakan sebagai round RTD, round table discussion, melibatkan man hours yang cukup sengit, cukup persaingan pandangan, perbahasan, perbalahan, wacananya sebagainya. Namun kami terpaksa mengakui bahawa untuk kali ini saya mohon kepada semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan Rakyat, di Dewan Negara ini, untuk memahami walaupun tidak dapat kita muatkan GEG dalam DR 422023 ini, ketahuilah ahli yang berhormat bahawa this is the first. Ini adalah merupakan rang undang-undang yang pertama yang telah digubal sedemikian rupa sehingga ia merupakan satu buat kali pertama ia adalah rang undang-undang yang sifatnya stand alone. Ia berdiri sendiri untuk mengawal selia segalanya yang terkait dengan persoalan merokok dan kini vaping itu. Walaupun ia tidak mengandungi GEG, tetapi tuan ahli yang berhormat sekalian perlu tahu bahawa ia telah mengambil waktu yang sangat lama. Ia bermula daripada Menteri Kesihatannya Tan Sri Subramaniam sendiri. Begitulah seterusnya sehingga kan ke saat ini saya sudah memimpin 2018, 19, 20, kembali memimpin KKM hari ini, masih lagi kita belum dapat meluluskan ini.
bagaimana Yang Berhormat mantan Menteri Kesihatan, ya, Tuan KJ, Tuan Khairi Jamaluddin memunggah segala keupayaan intelek dan pengalaman dalam KKM dan juga yang lainnya, stakeholders yang lainnya untuk mengemukakan GEG. Namun itulah dia, manusia kita merancang, Allah menentukan, dan takdir dan tadbir Allah meletakkan. Hari ini tuan-tuan tidak melihat dan tidak dapat membaca tentang GEG dalam DR 422023 ini. Saya pohon jutaan maaf, ya, kalau itulah selayaknya saya submit to all of you dengan izin. Saya membentangkan ini dengan tidak mengurangkan kepentingan dan keperluan untuk tuan-tuan ahli yang berhormat bersama kami di Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang ini. Kenapa? Karena ia terlalu lama telah diusahakan, ramai menteri-menteri kesihatan yang mengharunginya. Begitu juga ya dilihat oleh beberapa kabinet, dan hari ini meneruskan usaha ini, saya membentangkan kepada ahli yang berhormat di Dewan Negara ini dengan penuh harapan bahawa ahli yang berhormat akan turut memberikan sokongan meskipun kita tidak dapat semuanya, tetapi kalau mengambil sedikit daripada kaedah, ya, kaedah syarak, dengan izin kawan-kawan saya minta izin Ustaz untuk menyebutkan ini, ya, di mana kaedah, ya, kaedah syaraknya, there is a Islamic legal maxim yang menyebutkan kalau kita tidak dapat semua, janganlah tinggal semua. La yudrakul kulluh ma la yudrakul kulluh la yudrakul kulluh. Ya, kalau tidak dapat semua, kata ulama-ulama, jangan sampai tinggal semua. Oleh kerana itu, kalaupun GEG tidak ada dalam rang undang-undang ini, saya sangat memohon sokongan dan dukungan semua ahli yang berhormat di Dewan Negara ini supaya kita memberikan sokongan untuk meluluskan rang undang-undang ini. Dato' Yang Bertuah, saya telah mengambil masa yang agak mewah dan secara bebas, secara liberty atau liberal, tidak bercakap off the cuff gitu. Jadi kalau boleh saya masuk sikit pada ucapan yang disiapkan oleh kementerian ini, mungkin saya mengambil, ya, beberapa snapshot saja secara ringkas. Ya, saya mengingatkan ahli yang berhormat Dato' Yang Bertuah bahawa berdasarkan WHO, ya, World Health Organization, tobacco fact sheets, ya, datanya pada tahun 2019 saja contohnya, merokok menyumbangkan 8 juta kematian di seluruh dunia. Ya. Di Malaysia, kurang lebih setiap tahun tidak kurang daripada 27,000 kematian yang terkait dengan persoalan, dengan izin, tobacco related diseases. Mati secara pramatang. Kita tahu anak pramatang, kita tahu, ya. Tapi kalau premature death bermaksud apa? Mati sebelum patut mati. Lelaki pada usia Malaysia ni 73. Kaum Hawa, mereka lebih kurang stres mereka live longer 75. Tapi kaum Adam ni, kita kalau sampai 73 tu we are okay. Tapi kalau mati 40, 50, 60, that is premature death. You're not supposed to die yet, kecuali kalau ditakdirkan Allah. Ya, tetapi sumbangan rokok melibatkan 27,000 kematian setiap tahun. Saya ingatkan tuan-tuan ahli yang berhormat, ya, bahawa in the course of pandemic COVID baru-baru ini, kita mengalami kematian hampir 36,000. Itu pun 2 tahun lebih dalam PKP dan sebagainya. Betul? Ahli yang berhormat, 36,000 deaths for almost 2 years. Tetapi rokok kematiannya adalah 27,000 setiap tahun, ahli-ahli yang berhormat. Itu hanya bercakap tentang mortality, morbidity-nya. Dan kalau boleh saya sebutkan, the 3 most important ini adalah, of course, yang terkait dengan rokok adalah kematian yang paling utama di Malaysia ini adalah IHD, ischemic heart diseases. Itu serangan jantung, ya, yang terkait dengan kardiovaskular, ya, begitu juga stroke, begitu juga cancer, ya, dan begitu juga
apa yang disebutkan dengan istilah COPD, di chronic obstructive pulmonary diseases, emphysema dan sebagainya, itu semua adalah terkait dengan rokok. Akhirnya rokok ini berbeza dengan yang lain. Ya, rokok ini dia akan meragut nyawa satu daripada dua penggunanya akhirnya. That is the statistic. Jadi sangat besar maknanya untuk kita memahami bahawa ketika kita meratifikasi menjadi sebahagian daripada apa yang diistilahkan sebagai di FCTC, ya, WHO itu, kita sebenarnya membuat komitmen untuk, ya, menangani, ya, gejala dan menangani the scourge, ya, malapetaka rokok dan vape ini sebenarnya. Dan saya menyebutkan sikit di sini kalau boleh dengan izin. Masalah merokok semakin ketara, ya, dengan kemunculan apa yang dikatakan sebagai rokok elektronik, ya, the e-cigarettes atau dengan bahasa lain vape, dan aksinya itu adalah dikatakan vaping, ya. Yang mana kalau kita perhatikan dia bermula dalam tahun 2015. Ya, saya ingat Tan Sri Subramaniam menjadi Menteri Kesihatan ketika itu. Di situlah dia memulakan mencuba menggubal undang-undang yang hari ini dah dia. Sejak 2015 lagi penggubalan, ya, di apa tadi dikatakan sebagai the drafting, the promulgation, ya, enacting the law dengan izin, ya, menggubal undang-undang ini semua sudah memakan satu waktu yang hampir 20 tahun lebih. Jadi yang berhormat atau yang ketua, kalau saya perhatikan, sebutkan juga langsung, ya, dia sebenarnya kalau kita perhatikan di kalangan kanak-kanak saja, ya, di kalangan yang dikatakan sebagai orang belum dewasa itu, kita perhatikan jumlahnya itu juga adalah agak tinggi, ya. Bukan agak tinggi. Cuba yang berhormat perhatikan, ya, di sini. Kalau kita perhatikan khusus bagi rokok elektronik atau vape, ya, terdapat peningkatan pengguna dalam kalangan mereka yang berumur 15 tahun dan ke atas sebanyak 1,2 juta pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2016 600,000 pengguna. Ini adalah berdasarkan the National Health Mobility Survey yang kita jalankan sendiri, ya. Jadi itu adalah hakikatnya. Dan kalau saya perhatikan umur, ya, 13 hingga 17 pada tahun 2017 penggunanya adalah hampir 211,000 berbanding 2022 lepas 5 tahun between the age of 13 and 17, 13 hingga 17 tahun, seramai 307,000, ya, 109 pengguna, satu increment 14.9 dengan izin 14.9% daripada kenaikan daripada 9.8%. Datuk Yang Ketua, ahli yang berhormat, saya tidak mau membosankan ahli yang berhormat dengan fakta-fakta ini. Cukup untuk saya menyebutkan, kalaulah dulu, ya, hal bertabit dengan kawalan merokok ini tidak ada akta. Saya sebutkan tadi, this is the first standalone. Ini adalah akta atau orang undang-undang pada sifatnya satu yang secara standalone berdiri dengan sendirinya mengawal keseluruhan kawal selia hal-hal yang terkait dengan merokok dan vape, termasuklah penjualan, advertisement, pengiklanan dan sebagainya, pendaftaran, ya. Kerana apa? Dulunya hal yang mengawal, ya, kawal selia penggunaan tembakau dan hasil tembakau terletak, ya, di bawah peraturan kawalan hasil tembakau, ya, 2004, which is PPKHT dengan izin yang telah berkuat kuasa bermula 24 September 2004 lagi. Sudah sekian lama dan dia tidak duduk di bawah satu akta yang sabit terkait dengan rokok, tetapi di bawah akta makanan pula. Akta makanan. Rokok itu dia dianggap sebagai makanan. Ya, sangat tidak sesuai dan satu anomaly dengan izin, satu kepelikan
ya, kawalan merokok di bawah Akta Makanan. Jadi dengan itu saya sebutkan sekali lagi bahawa perkara situasi ini telah berlanjutan daripada 2004 lagi. Namun begitu, kawalan di bawah Akta Makanan ini pula terhad, ya, dan tertumpu kepada kawalan produk merokok yang berasaskan tembakau dan hasil tembakau saja. Jadi Yang berhormat perhati, ya. Sedangkan cecair yang digunakan merokok elektronik atau vape, ya, adalah menggunakan bahan-bahan lain selain tembakau, contohnya propylene glycol, glycerol dan triethylene glycol, dan bahan-bahan perisa ataupun dipanggil sebagai, ya, perisa, ya. Maka peruntukan sedia ada di bawah PPKT itu, PPKHT itu ataupun peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau itu pastinya tidak mencukupi secara menyeluruh untuk mengawal selia rokok, apatah lagi vape. Langsung tidak ada kawalan, ya. Jadi dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, begitu juga kalau boleh saya sebutkan, dan saya telah sebutkan lebih awal tadi, penjualan sebarang sediaan preparation yang mengandungi nikotin adalah di bawah, sementara itu duduknya di bawah Akta Racun, ya, 1992. Dan ketika Ahli Yang Berhormat masih ingat, ya, pada 13 Mac 2023, ya, kerajaan telah pun memberikan pengecualian kepada sediaan yang mengandungi nikotin dalam cecair ataupun gel yang digunakan untuk tujuan merokok melalui rokok elektronik dan peranti, ya, the device, penguapan ataupun to vaporize elektrik, ya, dengan to vaporize cecair itu kepada vapor, kepada droplets, ya, daripada senarai racun di dalam jadual pertama Akta 366. Nah, ketika itu, ketika kerajaan mahu menguasakan excise duty ke atas vape, caranya adalah untuk ia tidak diletakkan di bawah senarai racun ataupun the poison list. Pada 1 April, kerajaan, ya, sudah exempt ataupun mengecualikan, ya, liquid containing nikotin dengan izin cecair yang mengandungi nikotin itu guna untuk menguatkuasakan excise duty, ya. Justru kerana itulah sejak 1 April sehinggalah kita meluluskan rang undang-undang DR 42-2023 ini akan berlaku terus-terusan kelompangan ataupun lakuna dalam izin bahasa undang-undangnya. Lakuna maknanya tidak ada kawalan langsung ke atas vape, cecair digunakan dalam vape. Justru ia menekankan lagi, ya, tambah penting lagi mengapa Ahli Yang Berhormat di Dewan Negara juga mesti bersama dengan ahli Dewan Rakyat untuk memastikan hal perkara ini ataupun rang undang-undang ini disokong dengan penuh semangat ataupun dengan penuh keinsafan dan kesedarannya. Jadi itu yang saya nak sebutkan, Datuk Yang Di-Pertua. Saya rasa tidak perlu saya perpanjangkan, kecuali saya perlu menyebutkan secara lebih terperinci. Saya nampak itu satu hal yang terkait ataupun secara konvensionalnya, secara aturannya, saya perasan semua menteri akan membaca fasa demi fasa, walaupun dah tertulis itu sekadar hendak membaca untuk pendengaran Ahli Yang Berhormat sama ada Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Menteri membaca, dan saya yakin Ahli Yang Berhormat telah pun membacanya, dan sangat, dengan izin maaf kalau saya sebut, mungkin sangat membosankan. Sebab saya pernah juga duduk dalam backbencher, pernah jadi pembangkang. Jadi kalau menteri baca sekarang kali 45 minit, hampir sejam pun ada yang baca, dan baca dengan cukup tekun, ya, cukup komitmennya. Tapi saya rasa tidak besarlah masalah kepentingannya untuk saya petang ini. Sebab petang ni, Tuan, gedang gendut, daun kelapa, sudah petang-petang ini berat mata. jadi saya ingat saya mengambil, saya sekadar untuk menyebutkan sedikit, ya, daripada rang undang-undang ini secara ringkas-ringkas, Datuk Yang Di-Pertua. Yang saya sebutkan begini, ya, rang undang-undang produk kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 ini merangkumi 12 bahagian dan 54 fasal, ya. Jadi tanpa saya pergi dengan detail, ya, saya menyebutkan betapa
bahagian pertama adalah akta yang mencadangkan, memperkatakan terkait dengan hal perkara permulaan ini. Pasal 1 ya tajuk, pasal 2 takrif, pasal itu 1 dan 2 bahagian keduanya mencadangkan, memperkatakan tentang peruntukan yang berhubung dengan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran apa-apa pun produk merokok, bahan merokok atau produk pengganti merokok. Itu 3 istilah yang Yang berhormat perlu perhatikan ya. Pasal 3, 4 dan 5, 3, 4, 5 dan 6 di bahagian 2 pula adalah peruntukan-peruntukan yang terkait dengan pendaftaran produk merokok. Sangat penting sebab ini adalah mustahak untuk pendaftaran diwujudkan ataupun dikenakan, dikuat kuasa sebagai satu yang legit, satu komoditi yang legit ya. Seandainya ia mau di tracking, semua itu ada hologramnya, ya, ada tracking kaedahnya untuk di-track. This is legit, this is contraband. Ini black market punya produk, hak ini yang legit, yang boleh kita kenakan excise duty dan sebagainya, sin tax dan sebagainya. Jadi Datuk itu bahagian 3, 4 dan 5 dan 6 ya. Pendaftaran produk tersebut juga akan memudahkan proses penguatkuasaan. If you do not register, kalau kita tak daftar, bagaimana pula mau kita memantau dan mengenal pasti andainya kalau berlaku pemberkasan dan sebagainya, tidak ada hologram dan sebagainya. Jadi bahagian ketiga adalah akta yang terkait dengan persoalan larangan apa-apa pengiklanan, promosi dan tajaan produk tembakau, bahan-bahan merokok atau produk pengganti tembakau dan tiruannya. Tiruan bukan saja tembakau, mungkin daun teh dan sebagainya juga digunakan. Atau yang betul, pasal 7, 8 dan 9 di bahagian 3 adalah terkait dengan larangan pengiklanan, promosi dan tajaan. Ya, bahagian keempat, akta yang dicadangkan memperkatakan tentang kawalan penjualan apa-apa produk tembakau, ya, bahan merokok atau produk pengganti merokok dan tiruannya. Pasal 10, 11, 12 dan 13 bahagian 4 ini merupakan peruntukan yang penting terkait dengan kawalan penjualan. Ya, dan pasal ini juga merupakan kesinambungan daripada larangan penjualan dan pembelian dalam kalangan mereka yang berumur di bawah 18, di bawah undang-undang sedia ada, the OBD, orang belum dewasa, the cohort generasi GEG tadi itu. Ya, tapi tidak tidak terkait dengan GEG, hanya sekadar mereka yang berumur 18 ke bawah, di bawah 18. Bahagian 5, Datuk Yang Dipertua, akta yang dicadangkan memperkatakan tentang kawalan harga, pembukusan, pelabelan, penghilangan, pengimportan atau pengedaran apa-apa produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau. Ya, pasal 14 dan 15 di bahagian 5 memperuntukkan cadangan bagi kawalan harga atau serta pembukusan dan pelabelan yang hendak dipatuhi oleh setiap pengimport, penghilang, pengedar dan peruncit rokok. Itu yang dimaksudkan, itu betul ya. Peruntukan di bawah ini akan memperluaskan lagi kepada semua produk rokok. Kalau di bawah PPKHT itu betul, ia hanya tembakau. Tapi di sini semua pelbagai jenis ataupun yang dikatakan sebagai produk bahan merokok, ya, produk tembakau ataupun pengganti tembakau. Jadi bagi kawalan pembungkusan, penetapan amaran kesihatan termasuk amaran kesihatan bergambar selari dengan artikel 11 dengan izin WHO, Framework Convention on Tobacco Control ataupun WHO FCTC akan diteruskan dan diperluaskan kepada semua produk merokok yang lain. Itu betul saya sebutkan tadi, kalau saya nak baca semuanya, ini latihan membaca untuk saya. Dan komitmen tekun ya, Yang Berhormat untuk mendengar ya, tapi saya yakin kalau tak pun saya bacakan, tuan ahli-ahli Yang Berhormat mungkin sudah yang nak berbahas pastinya telah membaca. Jadi kalau saya izin expedite this, kita pelaju sikit itu ya. Bahagian 5, bahagian 6, akta yang dicadangkan memperkatakan peruntukan-peruntukan yang sabit ini dengan larangan merokok ini ya, memberikan satu pasal 16 peruntukan untuk memperluas kuasa menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta untuk mengisytiharkan mana-mana bangunan. Ini adalah perluasan apa yang pernah saya lakukan dalam tahun 2018-19 hingga saya mendapat gelaran yang tertentu sebab melarang merokok di tempat-tempat makanan awam ya. Ini menteri 3 meter katanya. Jadi itu juga adalah satu yang akan dikenal pasti ya,
kawasan-kawasan baru atau tempat larangan merokok. Pasal ini juga memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang merokok di kawasan atau tempat larangan merokok melakukan satu kesalahan. Pasal 17 yang melarang mana-mana orang belum dewasa, dia ni 17 dan 18 ini sabit dengan GG tadi, ya, yang terkait dengan GG yang tuan-tuan ahli berhormat tidak melihatnya. Pasal 17 bertujuan untuk melarang mana-mana orang belum dewasa daripada merokok sebelum mereka 18, mengunyah atau menggunakan apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau. Yang mana-mana orang yang gagal mematuhi pasal ini melakukan satu kesalahan dan kesalahan-kesalahan itu ada punya dendanya, seperti mana yang ahli berhormat boleh merujuk ya kepada contohnya ya bahagian apa yang dikatakan sebagai kawalan penjualan, ya, kawalan penggunaan, kawalan harga, semua itu ada. Yang kalau berlaku contohnya, kalau saya boleh bacakan, sekiranya orang itu, mana-mana orang yang melanggar subsection 1, melakukan satu kesalahan. Apa section 1 itu adalah, tiada orang boleh menjual atau mempamerkan bagi penjualan apa-apa produk merokok, bahan merokok atau produk pengganti merokok, melainkan jika jualan atau pameran bagi penjualan itu mematuhi kehendak sebagaimana yang ditetapkan, ya. Dan di sini kalau kita perhatikan larangan produk tembakau dan sebagainya sebagai pemberian atau hadiah pun begitu juga dikawal selia, hampir tidak ada satu yang terkait dengan kegiatan merokok dan vaping itu tidak terangkum atau terangkum dan tidak diperuntukkan dalam RUU ini. Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat sekalian, ya. Contohnya kalau kesalahannya, bagi kesalahan pertama didenda untuk tidak melebihi 23,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kedua juga bagi pertubuhan perbadanan corporate body, ya, tinggi, ya, 30,000 for second offenders. Begitu juga, ya, kalau sekiranya orang itu ialah itu kalau individu, ya, sekiranya orang itu bukan corporate, mana individu, 20,000 first offender, second is 30,000. Kalau badan corporate entity, first offence kesalahan pertama didenda tidak kurang daripada 20,000 dan tidak melebihi 100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi kesalahan kedua pula, sangat hefty. Bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya didenda tidak kurang daripada 50,000 bagi kesalahan pertama dan tidak melebihi 300,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu adalah contoh bagaimana punishment ataupun kesalahan-kesalahan itu, hukuman kesalahan-kesalahan tersebut, Datuk Yang Dipertua. Jadi kalau saya teruskan sikit lagi, bukan tuan-tuan je letih mendengar, saya membacanya pun agak letih juga. Kalau dengan izin saya sikit membasahkan tekak saya, Datuk. Tapi Menteri nampaknya memang miss the job, ya. Tak apa. Tidak juga memang begitu. saya berikan peluang untuk pada YB InsyaAllah. lepas geram lah, orang kata. Tidak juga. Dia kata rebound fenomena, ya. Baik, bahagian ke-8 Datuk Yang Dipertua, dia bersabit dengan persoalan pentadbiran akta ini, ya. Pasal 21 bertujuan memberikan menteri kuasa atas nasihat ketua pengarah DG, ketua pengarah kementerian KPK, bahawa terdapat, ini satu special, kalau terdapat satu situasi acute, a kind of a emergency situation dengan izin, atau critical, ya, yang berhubungan dengan kegunaan atau penggunaan apa-apa produk tembakau atau bahan-bahan merokok yang lain, pengganti tembakau, untuk menubuhkan satu jawatan kuasa untuk menasihati atas perkara ini. Pasal ini juga bertujuan memberi menteri kuasa atas syur jawatan kuasa untuk melarang dan menyekat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut, ya, pengimportan, penghilangan, pengedaran, penjualan atau apa-apa produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau melalui satu perintah yang disiarkan dalam warta, yang mana-mana orang yang gagal mematuhi melakukan satu kesalahan, ya.
Pasal 21 merupakan contohnya merupakan peruntukan baru yang telah dimasukkan di bawah rang undang-undang ini, yang terkait dengan persoalan acute emergency tadi. Peruntukan baru ini sangat penting bagi memastikan pengguna produk merokok, terutamanya rokok elektronik atau vape, dilindungi sepenuhnya. This is meant to protect, ya, untuk perlindungan, ya, pengguna. Jadi menurut laporan, ya, pulmonary illness related to e-cigarette used in Illinois and Wisconsin 2020, satu penyakit ini dinamakan e-cigarettes and vaping product use associated lung injury atau dipanggil e-valley, yang telah dilaporkan pada tahun 2019. Ya. Di Malaysia sendiri, Datuk Yang Dipertua, sebanyak 29 kes telah dilaporkan pada tahun 2022 sehingga 2023. Tahun ini pun tak silap saya dalam 25 kes atau 23 kes yang disebutkan sebentar tadi. Pasal 22 itu bertujuan memberi kuasa menteri melantik mana-mana orang untuk menjadi juru analis. Ini semua dah kepada teknikal dan detail. Datuk Yang Dipertua, saya kalau diizinkan fast forward, ya, 26, 27, 28, 29, 30, ya. Semuanya ini, Datuk Yang Dipertua, saya kira adalah terkait dengan persoalan bagaimana rang undang-undang ini menjadi satu yang hampir sempurna lengkap untuk mengawal selia hal yang terkait dengan merokok dan vaping. Termasuklah, ya, perkara-perkara yang saya kira adalah terkait dengan persoalan ya, hukuman, ya, dan jadi kalau dapat saya rumuskan, Datuk Yang Dipertua, terlalu panjang. Saya sebutkan tadi ada yang menteri yang bantang 1 jam dan saya adalah salah seorangnya. Jadi dengan itu saya nak ringkaskan, ya, bahagian-bahagian sebelumnya, akhirnya bahagian 10 akta yang dicadangkan memperkatakan cara yang berhubungan dengan perbicaraan dan proceeding, ya. Bahagian 11 adalah akta yang dicadangkan memperkatakan tentang peruntukan am, ya, bertujuan untuk mengadakan peruntukan perkara berhubungan dengan pengkompaunan kesalahan, ya. Kita boleh juga compound, memperkatakan tentang kesalahan yang dilakukan pertubuhan dan perbadanan, ya. Dan akhir sekali bahagian 12 pasal 54 dengan izin bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi peralihan. Jadi ini, Tuan Yang Dipertua, jadi kalau saya segera mengambil semua ini, ya, panjang betul. Jadi saya terpaksa mengambil pendekatan fast forward ni, Datuk Yang Dipertua. Jadi rang undang-undang ini amat penting dan tidak boleh ditangguhkan lagi dalam membendung masalah merokok di Malaysia. Dalam hal ini saya sekali lagi memohon ahli-ahli Dewan Negara pada hari ini untuk memberikan pertimbangan sewajarnya untuk meluluskan rang undang-undang ini. Saya mulakan sebentar tadi, Datuk Yang Dipertua, menekankan betapa sudah sekian lama, hampir 2 dasawarsa, 20 lebih tahun, ya, rang undang-undang ataupun hal perundangan ini hanya diberikan atau diperuntukkan dalam akta makanan dalam PPKHT atau peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Sudah sampai waktunya, Datuk Yang Dipertua, ya, Dewan Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersama untuk membuat komitmen bagi membincangkan dan ya, membahaskan lalu meluluskan rang undang-undang ini supaya benar-benar dapat kita kawal selia segala kegiatan merokok dan vape, dan tanpa kita mengambil sedar, mengambil insaf bahawa, ya, benar GG tidak ada dalam peruntukan ini. Saya mengharapkan kerana itu, ya, kita lalu tidak mahu menyokong rang undang-undang DR 42-2023 ini, kerana itu sangat saya kira sangat tidak bertanggungjawab kalau dengan izin, ya, kerana ini adalah, saya sekali lagi sebutkan, a stand alone piece of legislation dengan izin satu rang undang-undang, ya, telah digubal dengan begitu lama, ya, dengan mengambil kira segenap sudut, segenap sisi perundangan supaya ia tidak lagi, ya, boleh diambil mudah, kerana kita mahu bukan saja ada prevalent, mengurangkan prevalent kepada 5% 2040, tetapi lebih penting daripada itu membangunkan sebuah negara madani yang punya rakyat yang sehat, terhindar daripada 3
malapetaka besar yang bersabit dengan rokok dan sigaret ini, ya ini IHD, ya, kanser dan juga penyakit-penyakit yang lain, termasuklah cardiovascular accident, stroke, dan COPD ataupun yang saya sebutkan tadi yang terkait dengan paru-paru, the chronic obstructive pulmonary diseases seperti emphysema. Betul-betul. Jadi dengan itu saya mohon Yang Berhormat memberikan segala pertanggungjawaban, membahaskan rang undang ini dengan segala ketelitiannya, cermatnya, tetapi akhirnya insya-Allah akan menyokong rang undang yang dibentangkan petang ini. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Terima kasih. Ada siapa yang menyokong?